Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alaina Ziha binti Hashimi, bernombor matrik 157737. Baiklah, pada hari ini saya akan membentangkan rancangan pengajaran harian bagi penilaian akhir untuk subjek PJA 101. Topik rancangan pengajaran harian saya adalah teori konstruktivisme. Objektif umum bagi rancangan pengajaran harian saya adalah yang pertama, memahami definisi atau maksud teori konstruktivisme, mengenal pasti tokoh pelopor teori konstruktivisme. Yang ketiga, menjelaskan ciri-ciri pembelajaran teori konstruktivisme. Dalam rancangan pengajaran harian saya, perkara yang akan dibincangkan adalah mengenai teori konstruktivisme. Baiklah, pada objektif yang pertama, di mana pelajar akan dapat memahami definisi ataupun maksud teori konstruktivisme ini. Pada akhir subtopik yang pertama ini, pelajar dapat menerangkan ataupun menjelaskan mengenai definisi ataupun maksud teori konstruktivisme ini. Baiklah, pada subtopik yang kedua, pelajar dapat mengenal pasti tokoh pelopor teori konstruktivisme ini. Pelajar juga dapat menjelaskan tentang tokoh pelopor teori konstruktivisme ini dengan lebih mendalam. Pada akhir subtopik yang kedua ini, pelajar dapat memahami dengan lebih mendalam lagi mengenai setiap tokoh yang telah melopor teori konstruktivisme ini. Pada subtopik yang ketiga, pelajar dapat menjelaskan ciri-ciri pembelajaran teori konstruktivisme ini. Pada akhir subtopik yang ketiga ini, pelajar dapat memahami ciri-ciri teori konstruktivisme yang ada pada teori tersebut. Rancangan pengajaran harian saya telah mensasarkan kepada pelajar umum dan tempoh untuk menjalankan rancangan pengajaran harian saya selama 40 minit sahaja. Rancangan pengajaran harian saya mempunyai 3 subtopik, di mana subtopik yang pertama, objektif umumnya adalah pelajar dapat memahami definisi ataupun maksud teori konstruktivisme ini. Manakala bagi objektif khususnya pula, pelajar dapat membuat rumusan mengenai definisi ataupun maksud teori konstruktivisme ini. Jangka masa yang diperlukan untuk melakukan aktiviti bagi subtopik yang pertama ini adalah 13 minit. Di mana aktiviti yang pertama iaitu poster, di mana pelajar perlu membuat nota ringkas mengenai maksud teori konstruktivisme di dalam poster tersebut. Pelajar diberi masa selama 3 minit untuk menyiapkan poster ringkas tersebut menggunakan laman web Canva ataupun poster MyWall. Jadi masa yang diperlukan untuk menyiapkan aktiviti poster ini selama 3 minit sahaja. Manakala untuk aktiviti yang kedua pula adalah pembentangan, di mana pelajar perlu menggunakan poster yang telah disiapkan pada aktiviti pertama dan membuat penerangan tentang definisi ataupun maksud teori konstruktivisme ini menggunakan poster tersebut selama 5 minit. Jadi masa yang diperlukan untuk menyiapkan pembentangan mereka adalah selama 5 minit. Seterusnya, aktiviti yang ketiga dalam subtopik yang pertama kita adalah kuis, di mana pelajar diminta untuk menjawab 3 soalan struktur sebagai kuis mengenai maksud ataupun definisi teori konstruktivisme. Masa yang diperlukan untuk menyiapkan aktiviti kuis ini ataupun untuk menyelesaikan kuis ini adalah selama 5 minit menggunakan platform Google Form yang telah disediakan. Berikut adalah gambar poster yang telah disediakan oleh para pelajar ketika pembentangan mereka dilakukan. Dan ini juga adalah link pautan Google Form yang telah mereka sediakan untuk menjawab kuis. Baiklah, pada subtopik yang kedua juga mempunyai 3 aktiviti pada subtopik ini. Objektif umumnya adalah pelajar dapat mengenal pasti tokoh pelopor teori konstruktivisme ini.
Objektif khususnya pula adalah mengenal pasti dan menjelaskan tentang teori yang telah diperkenalkan oleh tokoh pelopor tersebut. Jangka masa yang diperlukan pada subtopik yang kedua ni adalah 15 minit. Baiklah, aktiviti yang pertama bagi subtopik yang kedua adalah peta minda, di mana pada aktiviti ini pelajar diminta untuk membuat satu peta minda yang ringkas mengenai siapa tokoh pelopor teori konstruktivisme. Masa yang diperlukan pada aktiviti peta minda ini adalah 5 minit. Aktiviti yang kedua adalah pembentangan, di mana pelajar diminta untuk membentangkan dengan lebih terperinci mengenai teori konstruktivisme yang telah diperkenalkan oleh tokoh-tokoh pelopor tersebut menggunakan peta minda yang telah disediakan pada aktiviti pertama. Masa yang diperlukan dalam aktiviti kedua ini adalah 5 minit. Manakala aktiviti yang ketiga iaitu kuis, pelajar juga diminta menjawab 5 soalan dalam bentuk pilihan jawapan menggunakan pautan Google Form untuk menguji tahap kefahaman pelajar lain. Masa yang diperlukan untuk menjawab kuis ini adalah 5 minit. Okey, baiklah. Di sini adalah contoh peta minda yang telah disediakan oleh pelajar untuk membuat pembentangan mereka. Dan di sini adalah link pautan Google Form untuk kuis yang telah disediakan. Baiklah, pada subtopik yang ketiga, objektif umumnya adalah pelajar dapat menjelaskan ciri-ciri teori pembelajaran konstruktivisme. Objektif khususnya pula adalah pelajar dapat mengetahui ciri-ciri teori pembelajaran konstruktivisme ini. Masa yang diperuntukkan untuk subtopik yang ketiga ini adalah 12 minit. Aktiviti yang pertama yang ada pada subtopik yang ketiga ini adalah infografik, di mana pelajar diminta untuk membuat satu infografik menggunakan laman web Canva ataupun poster my wall mengenai ciri-ciri teori pembelajaran konstruktivisme ini. Masa yang diperlukan untuk menyiapkan infografik mereka adalah selama 5 minit. Untuk aktiviti yang kedua iaitu pembentangan, di mana pelajar diminta untuk membuat pembentangan menggunakan infografik yang telah dihasilkan dengan menjelaskan ciri-ciri teori pembelajaran konstruktivisme dengan peruntukan masa selama 5 minit sahaja. Dan aktiviti yang ketiga iaitu soal jawab, di mana setelah selesai pembentangan yang telah dilakukan oleh pelajar diminta untuk membuka pertanyaan daripada rakan mereka yang lain untuk menguji tahap kefahaman masing-masing. Masa yang diperuntukkan untuk soal jawab ini adalah selama 2 minit sahaja. Ini adalah contoh infografik yang telah disediakan oleh pelajar untuk membuat pembentangan mereka mengenai ciri-ciri teori konstruktivisme. Apa yang saya dapat simpulkan di dalam RPA saya ini atau di dalam rancangan pengajaran harian saya ini adalah terdapat 3 subtopik dan 3 aktiviti bagi setiap subtopik tersebut. Baiklah, 3 aktiviti yang saya maksudkan bagi setiap subtopik tersebut adalah poster, peta minda dan juga infografik, serta ada kuis serta pembentangan, di mana poster, infografik dan juga peta minda tersebut dapat menjadikan pelajar lebih kreatif dalam menghasilkan sesuatu yang ingin dibentangkan, di mana pada aktiviti pembentangan pula mereka akan menjadi lebih berani untuk menjelaskan apa yang mereka faham tentang teori konstruktivisme ini. Dan untuk kuis pula dapat menguji tahap kefahaman mereka tentang teori konstruktivisme ini. Jadi, itu sahaja yang saya dapat simpulkan daripada rancangan pengajaran harian yang telah saya sediakan.